Bangun, bangun, bangun harimau bangun. Uish, kita bukan cerita pasal harimau tapi ada kena-kena dengan harimau sebab kita cerita pasal haiwan pada malam ini. Pencinta haiwan eksotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terus menyaksikan Bual Konti menerusi saluran berita ATM My Freeview 123 ataupun boleh cari kami di Facebook, YouTube ataupun Instagram. Boleh tengok kat skrin tu. Kita dah paparkan. Follow, subscribe, komen pun boleh. Dekat situ. Okey. Pada malam ini kita akan bersama dengan penjinak ular ada, pencinta ular ada, pencinta haiwan eksotik, owner taman buaya. Kita cerita dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada dalam talian. Saudara Muhammad Rizwan Syahul Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Duan Hamid, pelakon dan juga selebriti ular Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam saudara Duan. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Mana haiwan-haiwannya? Haiwan-haiwannya sekarang ni kita tak boleh bawa keluar sebabkan musim PKP fasa 3. Haiwan pun So haiwan pun dia kena PKP tak? Duan bela ular juga? Ya, saya memang bela ular. Macam-macam ular saya bela, tapi ular yang berlesen lah. Sebab yelah, satu ular ni dia unik, lagi satu ular ni dia binatang yang bermain dengan nyawa lah kan. Sebab saya memang daripada kecil lagi saya berminat bermain dengan ular. So saya ingat ular ni saya boleh membawa nama ular ni ke luar negara. Sebab dengan ular ni kita boleh buat macam-macam benda. Bukannya kita hanya simpan ular lepas tu kita nak buat kita ni hebat ke tak. Dengan ular ni, satu, kita boleh buat duit dengan dia. Baik. Nombor dua, kita boleh berniaga. Ramai yang tak tahu ular ni satu benda yang unik, datangkan asing untuk siapa yang bela ular ni. Bela ular ni memerlukan penjagaan yang khusus. Bagaimana nak membela ular ni? Okey, membela ular ni bagi saya taklah susah sangat. Okey, dia kalau kita tak ada kedai pun kita boleh bela juga dekat rumah. Tetapi kita kena ikut dia punya ni lah, SOP lah. Kita kena ambil lesen dia, jumpa dengan pihak perlitan, minta lesen untuk nak bela ular kan. Dia lesen ni dia ada berperingkat. Satu, lesen untuk menangkap. Dua, untuk menyimpan. Kalau ada dua lesen ni baru kita boleh letak ular kat rumah kita. Kalau tak ada, maybe susah sikit lah. Kita boleh kena saman dengan pihak yang berkenaan. Kalau dulu sebelum PKP banyak pertunjukan ular yang Duan boleh buat. Tapi kalau time PKP ni macam mana? Ularnya memang simpan ke ataupun ada persembahan online ke? Tak, okey. Kalau dengan ular ni, buat masa sekarang ni, saya dah jarang buat show. Sebab sekarang ni saya banyak buat talk bersama KBS dengan Menteri Belia dan Sukan. Lepas tu saya ni banyak buat kelas lah dengan dorang yang anjurkan. So saya yang akan mengajar dorang. Okey, saya ceritakan tentang macam mana musim PKP ni kita nak janakan pendapatan kita di rumah dengan ular. Contoh, orang ingat dengan ular ni kita tak boleh buat duit. Sebenarnya dengan ular ni kita boleh buat banyak benda. Satu, kalau kita nak jual seekor ular, dia punya harga dia sangat mahal. Yang paling rendah pun maybe dalam 1,000. Yang paling mahal 4,000 ada. Kalau seekor tu kita jual anak ular yang besar ni, kita boleh jual dekat 1,000. Kalau 10 ekor dah berapa? Duduk dekat rumah je korang kaki. Jadi ular yang Duan ada bukan setakat dibela tapi boleh juga dijual beli. Yes, boleh juga dijual beli. Kalau time PKP beli macam mana? Macam mana? Beli Okey, kalau time PKP kita boleh post. Duan, sebagai seorang selebriti ular Malaysia, mesti dah tahu, dah memahami bagaimana keadaan ular tersebut, emosi. Macam mana kita nak bagi tahu kefahaman kepada orang yang kurang ilmu ni? Dia beria nak bela ular, orang tu bela ular, dia pun nak bela ular. Tapi macam mana kita nak tahu dengan ular, nak jinakkan ular tu? Kena tidur
7 hari 7 malam ke dengan ular tu macam mana, Duan? Okey, kalau dengan ular ni bagi saya, orang yang baru-baru nak jadi jinak yang nak bela ular, pertama sekali belalah ular sawa. Ular sawa yang jinak lah. Tapi kita jangan anggap dia jinak. Dia binatang ni macam mana pun dia gigit tu dah akan gigit. Okey. Yang kecil dah akan gigit tak sakit lah. Kalau yang besar tu maybe sakit lah. Lagi satu, nak bermula bela dengan ular sawa. Ular sawa ni dia ada dua jenis. Ular sawa Malaysia dengan ular sawa yang luar negara. So kalau boleh kita belalah ular sawa yang luar negara tu, dia dah jinak. Ular sawa Malaysia ni dia paling ganas sekali. Di dunia ular sawa Malaysia yang paling ganas. Ular ni pun kita ada emosi. Ular ada emosi, ya, betul. kita ada emosi. Bagaimana kalau Duan tahu ular tu stres, macam mana nak kurangkan stres dia? Macam sekarang ni tak bermain-main dengan ular. Macam mana nak stabilkan? Macam mana nak kekalkan keadaan? Okey, kalau ular ni dia punya stres tu, contoh kalau kita bermain dengan dia, kalau boleh jangan bagi dia terkejut, satu. Okay. Dan nombor dua, jangan terlampau tarik badan dia. Macam kita lah, kalau kita tarik kita sakit tak? Okay. Dia sama juga macam ular. So lagi satu, ular ni dia tak ada telinga. Dia hanya dia boleh terkejut je. Bila dia terkejut, dia akan attack kita melalui deria rasa dia lah. Melalui dia punya lidah. Okay. Lidah dia tu Allah ciptakan memang sangat unik lah. Macam mana dia boleh bau, macam mana dia boleh tahu gerak-geri manusia ni macam mana. Dia boleh tahu dengan lidah dia. Kita mengenai kena gigit, kena makan. Apa kes yang terburuk yang Duan pernah hadapi dengan ular ni? Kes yang terburuk buat masa sekarang ni, saya pernah kena gigit dengan ular sawa lah. Okay. Ular sawa dia pernah gigit kat tangan saya lah ni. Adalah sikit taklah banyak, adalah sikit. Tapi ular sawa yang kecil lah. Kalau yang besar, Allah. Ini yang kecil pun air mata saya jatuh mengalir. Allah. Dia memang sakit. Sebab kan ular sawa punya gigi dia lebih pada 100. Itu yang kecil tu. Itu yang kecil tu. Itu yang kecil, dia lebih daripada ni 100. Tapi gigi dia pun taklah besar, hanya besar-besar ni. Tapi kalau ular sawa yang besar, Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Rakan-rakan Duan mesti ramai dalam kelompok membela ular ni. Jadi kes mati tu macam mana? Sebabkan orang kata haiwan makan tuan. Macam tu. Okey. Bagi saya kes mati, kawan-kawan saya ramai lah yang meninggal. Allah. Sebab dipatuk oleh ular. Kadang-kadang saya pun takut dalam grup saya tengok orang hantar gambar-gambar kena patuk, kadang-kadang saya pun tak buka. Sebab saya tahu bisa ular ni kalau kena patuk macam mana. Kalau cepat sampai ke hospital, alhamdulillah lah. Tetapi kita tak boleh yakin yang kita ni boleh hidup lagi. Tapi kita kena yakin dengan Allah. Kita buat apa, kita kena yakin dengan Allah. Sebab bila seorang dah meninggal, pihak di penghiritan akan cari siapa lagi pemain ular yang kat luar sana. So kalau boleh, sesiapa yang nak bermain dengan ular berbisa, tolonglah ikut prosedur pihak penghiritan. Sebab supaya kita ni satu bidang. So kalau kita nak ikut kita punya kepala je, so akan jadi masalah dekat semua orang yang di luar sana. So kalau boleh, kita sama-sama satu hati dan ikut prosedur kerajaan. Nak bela ular kena berani. Jangan takut-takut, tapi kena ada ilmu. Belajar dengan Duan. Okey, terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada saudara Muhammad Rizwan Syahul Hamid ataupun Duan Hamid, pelakon dan juga selebriti ular Malaysia, bercerita mengenai pencinta haiwan eksotik malam ni dalam Bual Konti. Jangan ke mana-mana, banyak lagi kita akan kongsikan mengenai pencinta haiwan eksotik ni selepas ini. Terus saksikan Bual Konti, bukan sembang biasa.
darah beku atau pembekuan darah yang berlaku kepada setengah-setengah individu, tetapi secara keseluruhannya ini adalah sangat jarang berlaku. It is extremely rare, dan ini adalah salah satu kesan sampingan yang kita perlu tengok, look out for. Tapi dari segi risiko, ia hanya berlaku dalam 0.0004%, iaitu 4 kes dalam 1,000 juta penerima vaksin. Amat rendah berbanding dengan faedah yang boleh diperolehi daripada vaksin. Baik, terima kasih kepada sahabat penonton yang terus menyaksikan Bual Konti. Untuk yang seterusnya sekarang ini, saya bersama dengan tetamu yang bukan calang-calang. Ini Tuan Buaya ni. Sabar je lah kan. Tuan kepada Tuan katanya. Okey, bersama dengan saya di talian Skype sekarang ini, Encik Ahmad Syarifuddin Muhammad, Pengurus Besar Taman Buaya Melaka. Selamat malam, Encik Arif. Ya, selamat malam. Apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sebab kita menjemput. cerita mengenai lawatan maya ketika PKP ini untuk Taman Buaya Melaka. Bagaimana sebenarnya konsep yang diketengahkan oleh pihak Taman Buaya Melaka, Cik Arif? Okey, sebenarnya lawatan maya ni dia sama macam lawatan fizikal biasalah, lawatan realiti biasa. Sebabnya antara dia punya agenda dia, tentatif yang akan penonton saksikan dalam lawatan maya ni, mereka akan dibawa ke kurungan-kurungan haiwan, akan ditunjukkan setiap haiwan yang ada dekat dalam taman buaya ni lah. So macam mana dia orang datang bila secara fizikal, dia akan melihat perkara yang sama di dalam lawatan maya ni. Cuma konsepnya berbeza lah, menggunakan online dan mereka duduk dekat rumah, tak perlu berpanas, tak perlu berhujan. Baik. Hanya duduk santai, dan at the same time dia boleh dapat informasi-informasi berkenaan dengan haiwan yang ada dalam taman buaya. So itulah konsep dan juga keunikan konsep lawatan maya ni sebenarnya. Kalau kita datang secara fizikal ni, biasanya dia orang akan perlu baca sendiri maklumat ataupun sains yang ada, ataupun mungkin menunggu sesi-sesi yang tertentu untuk mereka mendengar penerangan tentang haiwan. Tapi dalam lawatan maya ni, sekali jalan tu, sekali tu dia akan dapat sekali dia punya maklumat, info oleh kita punya kaki tangan lah. Tapi bagaimana sebenarnya sebabnya sebelum ini, sebelum PKP kita boleh datang fizikal, tercetusnya idea nak buat lawatan maya ketika PKP ni, macam mana tu? Okey, kita semua tahu masa PKP ni orang tak boleh nak keluar. Dan pelancongan utamanya tak dibenarkan untuk dibuka pada pengunjung, tak dibenarkan untuk dibuka pada pelancong. Jadi pelancong tak boleh datang, pelancong tak boleh nak tengok produk, dia tak boleh nak experience kita punya aktiviti. Jadi kita tak boleh duduk berdiam diri, sebab benda ni kalau dibiarkan berterusan, lama-kelamaan kemungkinan besar industri ni boleh collapse, boleh jatuh. Jadi kita kena fikirkan sesuatu. Jadi itu yang Taman Buaya Rekreasi Melaka kita ambil inisiatif. Macam mana masyarakat dekat luar sana yang sepatutnya sekarang ni dia boleh melancong tengok produk Taman Buaya, tapi dia tak boleh tengok. Jadi kita nak sampaikan produk ni pada dia orang. Itu yang kita tercetusnya dengan idea yang pertama, kita buat live session lah. Kita gunakan kita punya platform media sosial seperti Instagram, Facebook. Kita lebih pada Facebook lah. Bila Facebook tu kita buat live session. Live session kita buat tunjukkan produk kita, kita tunjukkan apa aktiviti pekerja. Kita tunjukkan macam mana cara buaya ni makan. Jadi bila kita buat live session tu, mendapat sambutan yang menggalakkan daripada kalangan penonton. So daripada situlah yang kita mula mendapat permintaan. Kita try and error lah. Kalau anda kata benda ni dapat sambutan, Alhamdulillah, bonus. Okay, jadi bila kita launch pada 12 Jun hari tu,
Alhamdulillah pada mulanya dapat sambutan dalam kalangan keluarga. Sebab kita punya target sebenarnya, kita target sekolah-sekolah ni. Sebab kita punya customer kita kebanyakannya grup-grup sekolah, grup-grup NGO, kelab dan sebagainya. Jadi kita target grup-grup kumpulan ni untuk join lawatan tu. Tambahan pula masa sekarang ni sekolah pun guna PDPR. Jadi mungkin sekolah dia nak slotkan sesi maybe untuk sains dan sebagainya, dia akan selitkan untuk Taman Buaya. Jadi student-student ni tak adalah bosan belajar dalam buku teks je, dia akan ada satu pembelajaran di luar kelas lah kononnya. Dan ada juga yang menyokong sebab ada yang berpandangan ini adalah salah satu kaedah masyarakat boleh menyumbang juga kepada industri yang menjalankan operasi pemeliharaan hidupan liar haiwan. Macam kita lah, kita ni buka pada pengunjung ataupun tak buka pada pengunjung, kos operasi kebajikan haiwan tetap berjalan seperti biasa. Jadi kena ada dana untuk teruskan pengoperasian penjagaan kebajikan haiwan dekat sini lah. Macam mana bunyi buaya? Dekat dekat Taman Buaya tu. Lepas tu bagaimana penjagaan buaya ketika PKP ni? Yalah, kita tahu terkesan dengan keadaan PKP ni. Jadi bagaimana pemeliharaan, penjagaan, pemakanan, bagaimana cara? Saya tertarik dengan soalan yang tadi tu lah, macam mana bunyi buaya. Sebab ni antara soalan-soalan yang orang kerap tanya pada kita lah. Kan, sebab dia biasa dengar bunyi harimau. Pergi zoo bunyi harimau mengaum. Kalau kucing kita jumpa dia mengiau. Jadi kalau burung pun ada bunyi dia, cip cip cip. Jadi buaya orang tak pernah dengar bunyi dia. Jadi saya boleh kongsikan lah, senang aja. Macam mana tu? Macam nak kenal, nak tahu macam ni je. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yalah, gurau-gurau. Jadi sebenarnya buaya dia boleh menghasilkan juga bunyi melalui getaran pada dia punya bahagian mulut dia tu. Dekat bahagian mulut dia tu dia boleh buat getaran lah dan menghasilkan bunyi. Okey, jadi berbalik pada penjagaan tadi, penjagaan buaya semasa PKP ni. Macam saya kata tadi, sama ada taman ini dibuka pada pengunjung ataupun tidak, kebajikan haiwan dekat sini akan terus berjalan seperti biasa. Pekerja untuk sektor hidupan liar ni dibenarkan untuk datang ke kerja dan mereka menjalankan operasi seperti biasalah. Haiwan-haiwan dekat sini perlu dijaga pemantauan kesihatan, perlu dijaga dia punya pemakanan, kebersihan dan sebagainya. Tak boleh diabaikan. Dekat sana ada berapa ekor buaya? Kita ada 100 ekor buaya. 100 ekor? Antaranya jenis-jenis buaya? Okey, dia 100 ekor kita ada 4 spesies lah. Spesies tembaga, spesies siam, spesies jejulung dan spesies kaiman. Jadi 3 daripadanya adalah spesies tempatan yang mana ada dekat dalam Malaysia dan 1 adalah daripada luar negara yang buaya kaiman. Kalau rasa kita nak membantu untuk memastikan habitat-habitat buaya ni terus hidup, terus Taman Buaya pun terus hidup. Jadi pastikan kita sama-sama membantu dalam promosi lawatan maya PKP Taman Buaya Melaka ni. Okey, Cik Arif, bagaimana nak join promosi ni? Bagaimana nak beli tiket? Bila promosi ni berakhir, Cik Arif? Okey, buat masa ni program ni kita masih teruskan dan mudah saja untuk membuat tempahan. Bagi mereka yang berminat boleh pergi ke Facebook Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Di situ kami ada lampirkan borang ataupun pautan untuk pergi borang tempahan. Jadi anda hanya perlu mengisi sahaja maklumat yang diperlukan. Di antaranya adalah nombor telefon, tarikh lawatan dan sebagainya. Dan kemudian bila dah isi borang tersebut, kita akan ambil masa 7 ke 10 hari untuk proses penetapan slot dan juga tarikh. Sebab kita memang bergantung kepada kekosongan yang ada. Slot berapa ringgit? Okey, satu orang RM7. Dewasa dengan kanak-kanak kadar dia sama. Dan kita punya slot ni akan dibuat pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan satu hari tu ada 2 sesi lah. Ada sesi 11 pagi
dan juga 2.30 petang. Baik, sama-sama kita support promosi lawatan maya PKP Taman Buaya Melaka. Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad Sharifuddin Mohamad, Pengurus Besar Taman Buaya Melaka. Bukan salah satu spesies buaya, okey? Bukan. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fenomena infodemik iaitu penyebaran berita palsu atau maklumat tidak tepat berisiko menggugat program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang kita laksanakan. Janganlah percaya berita palsu tentang vaksin. Dengarlah saranan pakar-pakar kesihatan kita. Yakinlah pada sains dan fakta. Dengan adanya vaksin, kita mampu untuk memutuskan rantaian virus COVID-19. Marilah bersama-sama kita laksanakan tanggungjawab bagi memastikan negara bergerak bebas daripada pandemik ini. Muat turun aplikasi MySejahtera dan daftarlah sebagai penerima vaksin demi keselamatan kita dan orang sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Baik, ini Bual Konti bukan sembang biasa. Terima kasih kerana terus menyaksikan kami menerusi saluran berita RTM My View 1, 2, 3 ataupun di platform lain YouTube, Facebook, Instagram. Boleh cari kami menerusi kata carian Bual Konti. Malam ini kita cerita mengenai pencipta haiwan eksotik selain daripada Duan Hamid dan juga Encik Arif, Pengurus Besar Taman Buaya Melaka. Sekarang ini saya bersama dengan Puan Rozaiatun Azura Cik Ahmad, pemilik haiwan eksotik. Selamat malam Puan Zai. Selamat malam. Baik, apa khabarnya dengan haiwan-haiwannya? Alhamdulillah. Saya baik, haiwan pun semua baik-baik semua. Haiwan So, jangan takut dengan dia. Haiwan pun terkesan dengan PKP Puan Zai. Haiwan ni terkesan dengan PKP bila tuannya tak mampu beli makanan lah. So pula. Okey, baik, sebagai pemilik haiwan eksotik, pencinta haiwan, berapa banyak haiwan yang Puan Zai ada? Pada ular dan juga lizard lebih kurang 30 ke 40 ekor. Selain daripada tu ada juga burung dan juga jenis rodent lah. Yang kita ada yang eksotik seperti tikus, guinea pig. Oh, banyak juga ya. Jadi haiwan-haiwan itu untuk dibela ataupun dijual? Ada yang untuk kita bela, ada yang untuk biarkan, ada juga untuk kita jual. Kalau jual tu buka kedai lah. Kita online, kita banyak kepada maya lah. Okey, siapa pula yang beli haiwan eksotik ni Puan Zai? Ya betul. Ya, ramai sebenarnya yang minat eksotik ni. Cumanya bukan jadi kebiasaan lagi di negara kita. Okey, baik. Puan Zai, cerita mengenai pemilik haiwan. Sudah semestinya Puan Zai terikat dengan lesen. Bagaimana sebenarnya mungkin sahabat-sahabat penonton Bual Konti ni nak tahu. Nak bela haiwan ni kena ada lesen apa sebenarnya Puan Zai? Okey. Sebelum kita nak bela haiwan-haiwan eksotik ni, kita kena tahu dulu jenis dan tak semua haiwan eksotik ni memerlukan lesen sebenarnya. Okey. Macam yang saya pegang sekarang ni, ialah haiwan jenis ular sawa Burma, dia perlukan lesen. Tapi kalau kita ada satu ular yang kecil macam ni kan. Okey, yang ini kita panggil sebagai corn snake, sejenis ular juga tapi yang tidak berbisa dan dia tidak perlukan lesen untuk dibela. Okey, kalau kata perlu untuk haiwan yang berlesen, selalunya waktu kita beli, kita akan pergi ke kedai tu, dia akan sediakan satu resit untuk kita mohon lesen untuk pembelaan ular ataupun haiwan eksotik ni. Ular sawa Burma tu berapa tahun yang pegang tu? Ini dalam 2-3 tahun baru. Dia boleh besar lagi, lekat kepada 20 kaki. Aduh. Sebab dia antara ular sawa ketiga terbesar di dunia. Sahabat-sahabat penonton jangan lemah semangat tengok ular. Okey, kalau yang tadi yang kecil, ular kecil tadi tu tak payah ada lesen. Boleh beli macam tu je lah. Dapat stok dari mana? Tengok atas kata ada sekarang ni kat Malaysia ada yang dah biakkan sendiri. Kalau tak ada yang import daripada negara luar pun ada. Kalau nak cari ramai sebenarnya yang bela ular masa tu sebab lebih mudah tanpa lesen. Okey, dari segi penjagaan haiwan-haiwan yang dibela oleh Puan Zai, kena vaksin tak?
Setakat ni ular jarang lah vaksin. Cuma kita kena jaga dia punya dari segi hygiene dia, kebersihan, jaga dari segi pemakanan dia. Dan kalau kata sakit nampak simptom, selalunya ular ni kita susah nak nampak simptom. Tapi kalau dia dah sampai nampak simptom tu, kita hanya pergi bawa kepada doktor lah untuk dia check. Dan doktor pun tak semua doktor boleh handle haiwan reptilia Kena cari doktor betul-betul boleh pakar untuk handle kita punya ular. Bagaimana urusan jual beli tu? Maksudnya urusan jual beli kita hanya akan bagi gambar untuk mana pemilik yang baru berminat kan. Dia akan pilih dari gambar-gambar yang kita bagi. Kita akan buat video call juga kalau kata dia nak tengok macam mana karakter haiwan tersebut, sama ada senang dia handle ataupun susah. Dan kita akan set lah masa, tarikh dan harga yang dia sama-sama setuju. Sebelum PKP tu orang boleh datang lah, boleh tengok lah. Kalau kata nak datang, kita set masa lah untuk dia tengok dan datang. Haiwan pertama sebenarnya bila apa? Haiwan pertama? Kalau ni banyak kepada ular jugalah. Ular, lepas tu baru berjinak kepada lizard. Lizard contoh yang kita ada macam bearded dragon. Kejap saya tunjuk Apa namanya? Bearded dragon. Waduh, nama dragon. Wah, tengok. Nama dragon kan? Naga berjambang. Tengok. Dia buat apa kalau dia rasa marah, baru dia akan keluarkan jambang dia ni, dia akan tukar kepada warna hitam. Jadi bila sebenarnya mula membeli haiwan ni? Kenapa nak beli haiwan? Tak ada haiwan lain ke yang Salah satu pencetus untuk saya beli haiwan eksotik ni adalah suami saya sendiri. Sebab dia memang antara kolektor jugalah. Terus saya akan support dia punya minat. Saya pun dah jadi terminat sekali dah. Alhamdulillah. Kita nak perkenalkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk mencintai haiwan eksotik ni. Kalau dulu mungkin orang cakap, apa pula haiwan eksotik ni? Kucing ada, yang jinak-jinak ada. Kenapa sekarang nak kena bela haiwan eksotik? Mungkin kita nak mengubah minda masyarakat kita zaman sekarang ni, Puan Zah. Kalau macam bagi saya, kalau dulu orang akan nampak ular ni bahaya sebab selalunya ular duduk dalam hutan. Tapi sekarang ni bila manusia yang dah mula masuk dalam hutan, which is kita tengok banyak manusia yang dah musnahkan habitat haiwan liar ni, sebab kebanyakan haiwan liar dah mula masuk ke kawasan manusia. So daripada situ kita nampak banyak ular kena bunuh, dan sejak tu ada kesedaran untuk kita jaga haiwan-haiwan eksotik ni untuk kita kekalkan populasi dia supaya dia tak pupus. Okey, kita mencintai haiwan ni bukan setakat untuk menjaga, tetapi dalam masa mengekalkan populasi, tanam sifat keberanian dalam diri kita. Tapi bukan yang ni lah. Betul. Baik, terima kasih Puan Rozaiton Azura Cik Ahmad, pemilik haiwan eksotik bersama dengan kita. Jadi terus kekalkan menonton Bual Konti minggu hadapan, cerita yang lain pula. Jangan ke mana-mana kalau nak tahu apa ceritanya. Kena tunggu minggu hadapan dalam Bual Konti seperti biasa 9.30 malam setiap Sabtu. Sampai jumpa lagi. Saya Faiz Azlan. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat-sahabat penonton Bual Konti.